Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa saniha taharatu badanin wa malbusin wa makanin an najasin karausin wa baulin walau min ma'kulin wa maziyin wa wadiyin wa damin wa qayhin wa qai'i ma'idatin wa kamayyitati ghairi basharin maita maitati ghairi basharin wa samakin wa jaradin wa kamuskirin ma'iin wa kakalbin wa khinzirin wa yu'fa 'an dami nahwi burghusin wa dummalin wa in kasura bi ghairi fi'lihi wa qalili dami khairihi wa haidin wa ru'afin wa an rawsi huffashin. InsyaAllah kita nak sambung ni, kita wasaniha. Yang kedua, sani taharah. Itu kan? Oh, sebenarnya tak habis. Wajaza takasyufun lahu fi khulwatin. Oh, tertinggal tu. Ada sikit lagi tu yang tak baca semalam. Baca tak cerita. Wajaza takasyufun lahu fi khalwatin. Asal terjemah, dan harus takasyufun. Bahasa mudah takasyuf ni kasyaf. Maksud di sini membuka aurat ataupun tidak mengenakan sebarang pakaian. Itu maksud takasyuf sini. Tidak memakai sebarang pakaian lahu lil ghusli, untuk mandi, tapi boleh ni fi khalwatin, pada satu tempat yang sunyi. Harus membuka aurat, harus tidak berpakaian langsung, untuk mengertikan takasyuf tu kan. Lahu lil ghusli fi khalwatin, pada tempat yang sunyi. Maksud sunyi ni, tidak ada sesiapa di tempat itu melainkan dia. Ataupun ada kait dalam kitab lain, ada orang lain tapi orang yang boleh melihat aurat dia. Harus untuk mandi dengan tidak mengenakan sebarang pakaian pada tempat yang sunyi. Boleh faham? Walaupun yang terbaiknya, walaupun bilik tak ada siapa, bilik mandi, tandas, apa seumpamanya, kolah, walaupun kawasan terbuka, tapi istilahnya khalwah, tak ada siapa. Kita duduk pulau, tak ada siapa kat pulau tu melainkan kita. Contoh kan, pulau mana tak tahu. Cerita dongeng boleh. Harus untuk mandi itu dengan tidak mengenakan sebarang apa pakaian. Walaupun terbaiknya, ada juga basahan yang menutup antara pusat dan lutut. Tapi kalau mandi ramai-ramai tak boleh ya. Jadi bila dia kata harus,
Orang duk pakai kain basah tu apa? Yang tu wal afdalu, tu afdal. Wajib tidak je. Pasal dah seorang-seorang untuk mandi boleh buka semua. Tak malah guna bahasa-bahasa macam tu sikit kan. Yang ni untuk mandi. Termasuk dalam mandi ni apa-apa yang ada tujuan, ada maksud. Sekalipun serendah-rendah maksud. Tapi ada maksud, walaupun serendah-rendah maksud, dan maksud tu pun benda harus saja, bukan benda wajib, benda sunat. Harus untuk tidak mengenakan sebarang pakaian. Tapi di tempat yang sunyi tak ada orang. Tapi mesti ada serendah-rendah maksud. Misal, rumah kita panas, lepas tu nak sejuk macam mana? Buka baju semua, seorang-seorang. Bilik kita panas, tutup semua pintu tingkap, macam mana? Nak pergi sejuk macam mana? Buka semua, londeh habis semua. Apa hukum? Harus. Tapi atas maksud itu lah. Untuk bersejuk, buka semua. Tapi teori saya sebut tu tak betul lah. Panas, buka habis semua baju. Betul ke? Tak betul. Panas bukan kaedah dia buka semua baju. Panas pakai baju lagi tebal. Iya lah saya sebut. Lagi panas lagi pakai baju tebal. Bukan lagi panas lagi buka baju. Kenapa? Bila panas apa peluh? Peluh tu lah yang keluar pada badan kita. Bila kita pakai tebal, peluh tu dia takkan tersejat ke udara. Pasal dia ada banyak lapisan. Pakaian kita basah dengan peluh kita yang keluar tu, peluh tu nanti akan menyejukkan balik badan kita dengan sebab peluh yang keluar tu. Boleh faham? Saya cakap? Boleh? Kita tak faham je. Jangan duduk padang pasir tu macam mana? Buka baju. Macam apa? Panas sangat. Tak betul. Lagi mampu keren boleh. Tak betul cara. Satu kaedah kita kalau duduk tempat panas bukan buka baju, tapi pakai baju lagi tebal. Hamba tak biasa buat. Kalau satu hal, saya kalau dulu mula-mula kalau dia orang panggil duk mengajar dulu, kereta apa pun tak ada, jalan pakai motor Kalau hulu mengajar Kuala Kangsar, naik motor pergi Ipoh, naik motor motor X5 tapi nak pergi pakai macam mana? Semua cukup. Selipar je, tapi pakai khuf, pakai selipar. Khuf tutup lagi. Tambah kalau malam, sejuk gila tapi macam mana nak buat? Tapi yang tu sejuk pun kena pakai pakaian tebal. Bukan sejuk pula buka baju pula, lagi tak tahan. Beku macam mayat tu. Apa nak cerita ni? Jadi kalau panas macam mana? Pakai tebal-tebal. Mula-mula dia panas berpeluh, tapi bila peluh dah keluar, basah baju, dia akan sejuk. Satu kalau ada orang kata, apa dia orang ni pakai burdah, pakai tudung tebal-tebal, tak panas ke? Kau tak bisa pakai lagi, cuba pakai tengok. Sejuk je, mula-mula panas lepas tu sejuk, dah berpeluh sejuk. Sikit teori tu. Macam mana pun asal kita macam tu, syarahan kot situ sikit. Cuma yang ni nak sebut, sekalipun kita duduk dalam rumah, katalah ada maksud itu, ataupun setengah dalam kitab disebut rumah kita banyak sawang, betul? Sawang ni kalau kita pakai baju lu baju putih, nanti habis baju kita pun bersawang je kan, supaya pakaian kita tak kena sawang, tak payah gaduh basuh pakaian. Kalau kena badan kita berlumur sawang banyak pun macam mana? Mandi je, tak gaduh basuh pakaian. Jadi macam mana? Nak sawang macam mana? Tutup semua tingkap, londeh, lepas tu sawang. Betul mandi. Betul? Boleh? Harus. Seorang syarat dia. Khulwah, tempat sunyi. Tak ada siapa dalam bilik itu. Ataupun dalam bilik itu ada orang yang boleh tengok aurat. Siapa dia yang keliling kita, yang orang boleh tengok aurat kita? Suami isteri boleh lah. Laki bini dua orang buat kerja. Adik-adik tak boleh. Adik-adik masih ada batas aurat pusat lutut. Satu dalam rumah mana boleh pakai sependa. Maksudnya dalam adik-beradik tu pakai sependa selamba.
Tak boleh pakai seluar pendek, selamba je. Mana boleh? Mana boleh? Ataupun pakai seluar pusat duduk ke atas pada seluar. Mana boleh? Mana boleh? Macam orang perempuan kena lepas mandi, dia pakai kemban, dia tutup atas peha, bawah peha tu, pangkat dia atas pada lutut sikit tu, nampak? Dia tutup atas. Kalau ikut antara aurat dia, tutup pusat lutut, tu yang wajib. Kan? Bukanlah maksudnya supaya memasyurkan buka bahagian atas tu, bukan maksud saya punya tu kan. Tapi asal dalam syarak, aurat yang besar tutup ialah antara pusat lutut. Ini bab-bab yang kita kena perhati dalam hukum syarak, yang kita kena faham, yang mana yang sepatutnya kena jaga, walaupun duduk dalam rumah kita. Jadi jaza takasyufun lahu. Jadi sekalipun, jadi contoh dia bagi ni, takasyuf ni lahu ailil ghusli, untuk mandi, termasuk dalam mandi itu, sekalipun ada sekurang-kurang maksud dan hajat. Jadi kalau mandi sawang rumah saya sebut tadi, ataupun nak cat rumah ke apa kan, tak nak bagi pakaian kena cat, rondeh semua, cat kat badan, cuci, lepas tu tak pakaian tak kena. Contohlah saya bagi tu contoh saja. Sekalipun ada sekurang-kurang maksud, tapi mesti ada sekurang-kurang maksud. Tapi kalau tidur tak boleh. Haram untuk tidak pakai pakaian langsung. Pasal dalam ketika berseorang diri, kalau bukan di atas kaedah, bukan ada maksud mandi, nak sawang rumah, ataupun nak cat rumah, ataupun nak bersejuk-sejuk, ataupun terlalu panas kan. Bahasa lain ada bersama suami isteri, itu ada maksud lah kan, ada maksud. Kalau tidur seorang-seorang dalam bilik, haram tak berpakaian langsung, haram. Lelaki sekurang-kurang untuk tutup kubul dubur, haram telanjang terus, bahasa telanjang nah. Wanita sekurang-kurangnya kalau duduk seorang diri, kalau nak tidur, sekurang-kurangnya antara pusat lutut. Haram untuk telanjang bulat, haram. Ngapa pula? Apa masalah? Kalau macam tu, takut nanti ada makhluk ghaib yang akan ganggu kita. Lelaki dalam keadaan katalah tak ada pakaian tu, nanti ada jin, baik jin jantan, jin betina, minat lagi, dia masuk dalam badan, dia berkawan, dia tak tinggal lah kita, jenuh nak berubat. Begitu juga orang perempuan, mai ada jin jantan dengan jin betina minat dengan dia, masuk dalam badan, tak keluar dah. Antara sebab-sebab berlaku kerasukan jin apa, antaranya punca dia tu, antaranya saya sebut antaranya. Satu, jangan buat panggil saya saja duduk bilik kunci telanjang pergi, jangan buat pasal kalau ada maksud yang macam mana disebut tadi, harus tu pun harus saja. Afdalnya kita tak adalah nak perangai pergi buka semua kan, dalam keadaan seorang diri, walaupun dalam bilik sunyi, tak ada sesiapa. Baik, selesai. Tapi mesti ada maksud. Kalau tak ada maksud, tak boleh. Maksud macam mana? Nak salin baju, tak ada orang, itu macam mana? Londeh itu je lah. Untuk ambil baju pakai, boleh? Harus. Seorang diri, tak ada maksud macam tu, harus. Ataupun ada orang yang memang boleh melihat aurat dia, tu antara kait-kait yang disebut dalam kitab. Siap? Itu? Ada soalan? Itu dulu? Boleh? Senang aja rasanya, insya-Allah. Khas kot mungkin ada disebut sikit lagi nanti, bab aurat. Sebab tutup aurat, tengok nanti.
situ sebutlah bab aurat nanti. Yang ni masalah ada maksud yang disuruh syarak walaupun sekurang-kurang serendah-rendah maksud. Kalau duduk seorang diri ataupun siapa yang halal untuk tengok aurat, boleh untuk tidak berpakaian walau seurat benang sekalipun. Itu kot bahasanya. Baik, wasaniha wasani taharah. Atau wasani syurut solah, sorry, bukan taharah. Wasani syurut solah. Kan faslun syurutus solah khamsah, ahaduha, yani wasaniha wasani syurut solah. Yang kedua daripada syarat solat. Nak solat mesti ada syarat. Itu saya bagi takrif dah, apa beza antara syarat dengan rukun. Apa dia syarat? Ma yalzamu min adamihi adamu syai', tapi wala yalzamu min wujudihi wujudu syai'. Ingat, wa huwa wa laysa juz'an minhu, padahal dia bukan juzuk. Syarat adalah perkara yang kalau ada, tak ada dia, apa benda kita ibadat kita nak buat tak jadi, pasal tak ada syarat. Syarat benda nak bagi sah sesuatu ibadat ataupun amalan, tak ada dia memang tak sah. Tapi kalau ada dia tak sepatutnya sah, pasal kena tengok rukun pula. Boleh. Itu maksud dia. Ma yalzamu min adamihi adamu syai' wala yalzamu min wujudihi wujudu syai'. Dan walaysa juz'an minhu, dia bukan juzuk daripada ibadat tu, perbuatan tu. Maksudnya dia amrun kharij, tu istilah mereka. Dia urusan yang lain, yang luar daripada ibadat tersebut. Dia bukan diri ibadat, rukun ibadat tu, tapi dia luar daripada ibadat. Sebelum ibadat mesti lengkapkan SOP ni. Dan tu dipanggil syarat. Rukun apa? Rukun sama juga prinsip takrif dia. Ma yalzamu min adamihi adamu syai'. Benda yang terlazim daripada ketiadaan dia, kalau tak ada dia tak jadi ibadat yang kita nak buat, perbuatan yang kita nak bagi jadi, pasal tak cukup rukun. Tapi wala yalzamu min wujudihi wujudu syai'. Taklah semestinya, taklah lazim, berlaziman bila ada rukun mesti ibadat yang kita buat sah. Tak boleh jadi itu, pasal buat rukun sekalipun dia kena tengok syarat. Buat syarat kena tengok rukun. Satu, walaupun rukun ada kena tengok syarat. Walaupun syarat ada dia kena tengok rukun. Cuma beza rukun dengan syarat tak mana? Kalau syarat dia bukan diri ibadat, tapi kalau rukun dia adalah sebahagian daripada juzuk ibadat. Kadang takrif macam tu pun ngaji 10 tahun dengar tak faham-faham pun. Mendengar elok saya sebut. Benda tu kita duk sebut selalu, tapi bila tak ambil perhatian, tanya tak kerti nak faham apa benda, apa beza antara rukun dan syarat. Kalau kita mengaji ni, kita tak boleh mengaji itu. Mengaji ni mesti ambil disiplin, definisi. Pasal dengan tu kita akan bahas yang ni rukun, yang ni syarat, yang ni batal, ni manik, ni rusah, ni azimah. Kita ada poin, ada benda yang betul-betul nak ambil kefahaman jitu, mantap kat situ, supaya kita punya kaedah penghakiman hukum, nak hukum dengan qaid syar'i ni betul, tepat, tak salah kan. Begitu juga berakidah, dia punya qaid untuk memahamkan kaedah-kaedah akliyah, kaedah lughawiyah yang telah dirumuskan oleh para ulama. Kita baca macam mana nak faham tu, mesti ada rukun syarat yang sempurna untuk kita ambil faham dengan kefahaman yang sangat mantap dan sangat tajam daripada kaedah bahasa dan kaedah-kaedah akal untuk memahami yang satu. Jadi antara nak ambil berat tu apa? Takrif rukun dan syarat. Kalau saya tanya boleh jawab? Boleh ingat? Nak kena tulis tak? Saya minta 5 rupang seorang yuran. Ma yalzamu, okay? Min adamihi adamu syai'. Tapi wala yalzamu min wujudihi wujudu syai'in. Kalau dia walaysa juz'an minhu, tu syarat. Wa huwa juz'un minhu, rukun. Berapa kali lah saya ulang sebut tu. Tangkap tak tangkap satu hal. Ada orang nak tulis apa pun tak boleh. Itu pun satu hal juga. Satu antara mengaji ni dah boleh mendengar
kemahiran mendengar, faham, kena ada kemahiran menulis dan mencatat, dan ada kemahiran untuk mengambil isi penting daripada sesuatu penjelasan. Yang tu pun salah satu skill belajar. Mesti ada satu skill, ada satu kebolehan untuk mengambil apa intipati maksud apa yang diajar. Bahkan kalau boleh, bahkan kalau kita bagi tumpuan dengan jaga semua adab dia, guru ajar 10, kita akan faham 20. Mula pula dengan bismillah, alhamdulillah, puji Allah, puji Rasulullah. Duk ngaji pula, duk zikir tak berhenti-henti kerana ingat Allah Ta'ala. Duk kata Allah lagi faham. Lepas tu duk telan Elio, contohlah kan, doa lagi dalam masa yang sama, duk ngaji, duk belajar. Hak tu kalau tanya soalan ni kita pun ngangah, nak jawab macam mana, betul juga lah kan. Sikit itu pasal ada berkat, cukup syarat. Asal nak sebut tarif syarat dan rukun tu naklah diperhati. Baik. Jadi wasani syurut, wasani syuruti solah. Yang kedua syarat solat. Jadi yang lepas apa dia? Syarat dia taharatu wudu'an. Yang terdekat adalah bab wudu'. Sambil wudu' tu dia menyebut mandi. Disebut mandi. Jadi antara syarat solat ada wudu'. Antara syarat solat ni taharatu badanin wa malbusin wa makanin an najisin. Kita baca najis. Innamal musyrikuna najasun. Najasun najisun. Yang tu pun tak silap ada lurah. Tapi tak apa ingat, lama tak berhenti, kamu-kamu ni nak lupa sikit. Berajin bapak tengok apa beza najisun najasun. Tapi rasa boleh baca sah baca najisun najasun. Kalau dalam Quran innamal musyrikuna najas kan, disebut dengan najasun. Najisun memang bahasa Melayu kita sebut najis, bukan najas. Ini najas ni ada. Kita sebut ni najis ni kan. Baik. Kalau sebut bahasa Melayu memang baca dia an najisin. Itulah. Cuma nak baca dengan kaedah Arab, adakah najisin ataupun najasin? Kalau ada beza dia, apa beza najisin najasin? Yang tu kena jawab kamus. Saya ada benda saya tak simpan nak tu, tapi saya boleh bagi panduan. Tengok kamus. Tengok apa dia kata. Kan? Nak baca najisun ke najasun? Rasanya ada beza makna tu. Baik, jadi mestilah sucinya taharah badan, bersuci badan. Dan ni ada isu saya sebut itu, suci badan ni maksudnya jangan badan kita ada najis. Satu, tak semayang, siput kencing tak istinja. Lepas tu ambil wuduk. Lepas tu semayang. Mana maunya. Walaupun dia tukar seluar, tukar sependa, tak maaf saya sebut benda-benda yang tu lah. Tapi kemaluan ni yang keluar kencing tu dia tak basuh. Istilahnya tak istinja. Okey. Pasal istilahnya najis. Najis. Istilahnya badan tak suci. Pasal ada dalam di bahagian badan ni najis yang tak disucikan. Dia tak ada taharah. Itu bahasa dia. Termasuk tu kalau ada darah misalnya, kita tak bersihkan darah tu. Betul semayang dengan darah tersebut. Tak salah semayang. Darah tu kita bukan basuh tapi kita lap aja. Contoh, tangan luka darah. Lepas tu macam mana nak cuci luka tu? Kita bukan ambil air cuci, tapi apa? Ambil wet tissue. Memang tak ada darah, tapi masih hukum mutanajis. Pasal apa? Bekas darah. Katalah dengan wet tissue tu air darah tak ada, tapi hukum najis. Macam mana nak sucikan dia? Lalukan ke air. Baru suci. Baru suci. Kalau darah tak ada sekalipun, dia masih hukum najis. Itu yang bab najis ni, ataupun bahasa ulama ada istilah najis aini, najis hukmi. Najis aini, najis apa?
Oh, najis yang tuan badan dia nama Nur Aini. Oh, ya, buat bodoh itu. Tu najis Aini. Najis Aini, najis yang memang ada ain najis. Ada taik tu, bahasa taik lah kan. Ada air kecil tu, ain, diri najis tu ada. Najis hukmi, ain najis tak ada. Tapi masih hukum najis. Tu adalah najis hukmi, dia pada hukum najis walaupun najis tak ada. Boleh. Jadi kalau contoh badan kita luka ataupun terpercik darah ataupun kena tek lembu lah contoh kan, ataupun tek cicak jatuh kedepuk basah lagi, alamak tek cicak ni, ambil tisu, bekas tu tak basuh, sekalipun cium tak ada bau apa-apa, terbau kebersihannya. Apa dia? Wet tisu kan. Macam mana? Najis, semayang tak sah. Nanya. Antara bab asal nak sebut najis, mesti suci pada najis, badan, termasuk badan ni anggota dia hukum adalah zahir, apa dia? Mulut. Satu mulut antaranya apa masalah? Kalau orang yang selalu jadi masalah gusi berdarah ataupun gigi dia longgar menyebabkan pendarahan pada gusi. Boleh. Jadi bila gusi berdarah, area atau kawasan mulut ni hukum mutanajis. Macam apa? Darah itu akan memutanajiskan air liur yang ada dalam mulut. Sekalipun ludah, tadi ada darah, ludah merah. Sekarang ludah dia jernih. Dia jernih, tak ada warna merah. Mulut masih belum suci untuk boleh ada solat. Kalau mulut duk bukan ada darah ataupun muntah, mulut muntah najis, untuk jadi suci mesti masukkan air, gor-gorohkan dia. Yang ni pun saya ada sebut penyambil dalam bab wuduk itu. Kau tak dengar kalau, tak ingat, tak dengar, rasa ada sebut. Hendaklah masukkan dalam air dalam mulut. Pasal mulut muntah najis, macam mana nak suci? Kena lalukan air. Cuma mulut ni dia bukan boleh nak masuk tangan, nak cuci macam mana kita basuh bekas kan. Kalau baldi muntah najis, dalam baldi tu kita boleh ambil paip, jerus, tuang kan. Boleh. Mulut nak tuang boleh. Dia yang boleh masuk kan, putak, buat keluar. Itu je boleh. Satu atas sebut ulama, nak cuci mulut ni apa kaedah dia? Masukkan air, putakkan dia, nak bagi suci sepenuhnya. Apa dia? Gor-gorohkan dia dulu. Gor-goroh ni apa? Bunyi. Kalau masih ada air najis, air masih color merah, wajib buat lagi. Gerok-gerok tu saja putak ayak sampai bunyi kat gerongkong ni. Pasal hukum masih zahir, disebabkan kena suci bagi untuk solat. Makhraj huruf ha. Hamzah ha, hamzah ha ain ha, hamzah ha ain ha, hamzah ha ain ha, yang keempat daripada bawah kan. Ghain kha ghain ha pedas tu orang sebut tu, ha. Dia kata ha pedas, bubur lah ha apa pun, jadi kau faham apa nak sebut. Wajib goroh-gorohkan dia di dalam mulut tu. Pasal nak sebut apa? Mulut tu hukum muntah najis. Pasal air liur bercampur darah. Darah apa? Gusi berdarah. Termasuk dalam tu muntah. Muntah, mulut kena basuh, komoh, cuci. Dan bukan komoh biasa. Setiap yang ada pendarahan dalam mulut, sama ada cabuk gigi, gusi berdarah, luruh kena tumbuk. Dengan itu, bahagian mulut ni, dia hukum berdarah. Nak sucikan dia tak dapat tidak, mesti gunakan air. Mesti. Kalau berdarah. Jadi asal sebut tadi, najis
Mestilah suci badan, pakaian dan makan. Maksudnya tempat. Badan macam tubuh badan. Sekali lalu saya sebut tadi. Wa malbus, pakaian yang dipakai. Itu pakaian kita memang kena jaga sungguh. Mana yang najis tak najis, kalau tak. Bila syarat tak cukup, tak jadi ibadat walaupun kau sembahyang 1000 rakaat. Pasal syarat tak cukup, apa dia? Tak ada taharah. Contoh macam mana? Kita pakai baju jubah sembahyang ni, kan? Lepas tu pergi ke Arnab, contoh. Arnab tu tak macam mana lah, dia kencing, dia lompat, dia terkencing. Ngecik kat badan kita. Najis tak? Najis. Lepas tu kita lagi nak sembahyang, macam mana dah pakai jubah tu? Tanggal baju, ambil uduk, pakai balik. Allahu Akbar. Air kencing najis? Air kencing najis. Air kencing Arnab najis? Najis? Najis. Contoh, yang tu air kencing ataupun ada percikan air daripada bawah, daripada tanah. Tanah tu dengan tarik lah macam-macam apa ada. Hujan lebat, turun. Kita pun katalah duduk lalu apa situ, ada percikan daripada air yang mutan najis ni. Maka dia adalah hukum mutan najis pakaian dengan sebab ada najis yang lekat di pakaian. Hati-hatilah situ. Hati-hati. Ada orang pakaian dengan ni tak boleh. Satu antara pakaian ni kena jaga minyak wangi. Memang wangi, tapi kalau dia walaupun wangi sebenarnya hukum busuk. Bahkan sebenarnya hukum najis walaupun wangi. Pakai sembahyang, naya sembahyang. Satu, jangan gaduh pakai minyak wangi, melainkan pastikan minyak wangi yang memang tiada unsur-unsur alkohol. Itulah bahasa mudah tok guru kita pun pusat sebut gitu. Saya nak syarah boleh ya? Nak tunjukkan kata alkohol tu. Pasal kebanyakan alkohol pun bukan orang Islam proses, orang kafir proses. Bila orang kafir proses, dia proses macam mana? Itu saya sebut sekali lalu gitulah. Ada bab ni nanti saya sebut, insya-Allah. Jadi antaranya pakaian, jaga pakaian jangan ada najis. Lagi wa makanin dan tempat. Istilah tempat semayang ni, mana yang bersentuh dengan anggota kita dan pakaian kita waktu solat, itulah tempat solat. Apa yang bersentuh dengan kaki kita, pakaian kita, Allahumma salli alaihi wasallam. Kaki kita, pakaian kita, tangan kita, dan apa yang ada, apa yang bersentuh tu, apa yang bersentuh daripada badan kita atau pakaian kita bersentuh dengan tempat solat, itu adalah nama makan solat. Itu adalah nama tempat solat. Satu, kalau ada nak sembahyang, tengok ada tak cicak depan mata. Untuk macam mana nak buat? Ambil sejadah, hampar atas tak cicak tu, jadi sembahyang sah. Siapa sembahyang sah kan? Bawah tu ada tak cicak, bukan kena pakaian kita. Itu isu dia. Tapi kalau kena, batal lah. Kalau misalnya kita tengok ada kekatu, sayap kekatu, ada semut, ada bangkai kumbang ke apa kat situ kan, kita pakai gelabi-gelabi lah, merambu-rambu, longgar, pakai telekung contoh, ataupun pakai tudung kan, lidak lah apa semua. Jubah pun tak kerat bawah lagi, londeh meleret, habis tak ayam semua sapu. Contoh lah kan. Kena hati-hatilah dalam bab najis tu. Tambah bila mana kita semayang, tengok pakaian tu kembang, walaupun dia bukan duduk atas sejadah, tapi kembangnya pakaian tu kena najis, ain najis, yang memang hukum najis itu dalam syarak. Bila kena memang kena ain najis, maka muntah najis. Asal nak sebut ialah malbus, bukan makan, tempat kita nak sembahyang. Satu, kalau ada sejadah, ada ridak,
Tu hukum tempat kita. Cuma yang luar pada tu, pastikan jangan duduk tempat najis lah. Luar pada tu luar pada sejadah yang kita hampar tu. Okay. Jadi mesti suci badan, pakaian, malbus ya, pakaian yang dipakai dalam tempat daripada najis. Cuma kita tinggal bab badan tadi. Antaranya mesti bersih badan jangan najis. Semua anggota zahir kita jangan ada najis, hatta kubul dan dubur. Antara jangan kata ada hukum najis tu, kencing. Air kencing pun dah kering dah daripada kemaluan, tapi tak basuh. Ataupun sebelum air kencing tu kencing, kita gunakan kaedah menggunakan tisu apa semuanya untuk bersuci tu. Yang sah dia menepati batu. Ada bab jumpa nanti insya-Allah yang boleh istinja dengan benda macam tu. Kalau dia istilah sah istinja, sah wuduk, cukup syarat semua, rukun bersyarat, baru sah solat. Okey, lalu itu. Jadi taharatu badanin. Jadi asal sebut tadi badan, termasuk dalam badan tu anggota zahir, kemaluan tu termasuk badan ni. Kalau saya semayang badan ya, itu malbus. Kalau itu bukan badan. Termasuk dalam hukum pakaian yang saya pakai ni. Kalau saya semayang jadi imam, kalau yang ni dalam poket saya, semua saya pastikan yang bergantung dengan saya ni semua bersih. Jangan ada unsur najis ni. Kalau katalah yang ni lepas pakai, letak satu tempat, cicak main berak, kita pun lepas tu bagi kat saya pakai. Saya tak tahu, saya tak ada masalah. Tapi orang yang tahu yang tu najis, dia bagi kat saya pakai. Dekat dia esok kena tanya esok, kenapa kau bagi dia pakai pakaian yang najis, mikrofon ni najis, kau tak tahu ke hukum najis kena cuci. Rosak satu hal, tapi dengan sebab itu jadi masalah kat dia, kau kena ambil tanggungjawab tu. Jaga akhirat kena soal semua. Kat dunia boleh lepas kan. Dunia memang tak ada masalah. Tambah tak ikut dengan hukum Islam, memang tak ada masalah. Contohlah kan. Contoh isu kita yang saya duk sebut baru ni, duk bil apa dia. Dengan sebab kita tak buka, tak tutup air tu, maka bil naik 400 jadi 700. Apa kena bayar? Kalau dengan pastinya orang tu yang gunakan air tu, dia adalah penyebabnya. Kalau disebab kita nak dakwa kena saksi apa kan, tak tahu kita sebut bil itu je lah. Kalau dia memang sedar itu adalah perbuatan dia memang berdosa satu. Akhirat esok takkan buat bodoh-bodohnya, memang teliti hukum hakam Allah. Apa dia nak buat? Dia kena taubat, menyesal di atas apa perbuatan dia. Lepas tu Allahumma salli wa sallim ala apa nak sebut tadi? Tengah hari sikit ni, dia nak jadi letih badan untuk seluruh sikit. Dia kena taubat. Apa dia sebut? Kena ganti lah kan. Kena ganti. Jadi kalau kata masalah dengan sebab air dia tak tutup tu, bil macam ni, siapa nak bayar tu? Memang bayar. Tapi sepatutnya di atas kecuaian saya berlaku benda macam ni, saya kena ganti rugi. Macam kita buat motor, share jatuh, pecah magnet, siapa bayar? Tuan motor bayar? Orang bawa bayar? Orang bawa tu memang dengan sebab kalau dia naik seorang, jatuh tak? Tak jatuh. Jatuh tu pasal apa? Pasal orang belakang tu. Orang belakang tu yang bayar. Nanti siapa sabab tu? Tambah pula orang bawa, orang depan buat betul. Orang belakang pula dia pergi up, yang dia pergi tonggek, dia duduk belakang sikit, renjutnya. Tak habis melambung tayar depan. Tu, perubatan tu. Luka badan terkoyak, kena jahit apa tu. Siapa kena bayar tu? Kau pergi renjut tu.
Aku kecil buat motor, kau badan besar, kau enjut. Willy lah aku. Engkau kena bayar. Motor tu kena masalah engkau, kena bayar. Motor aku punya perubatan tu, semua kena bayar sampai sembuh aku punya badan ni. Tu pun kalau ikut ada cacat, esok lah misalnya. Dengan sebab cacat aku ni, mas kahwin esok, sepatutnya 8,000 je, dia naik 12,000. Pasal kau muka huduh, aku naik harga aku. 8,000 kau kena bayar. Pasal kau enjut dia itu. Jangan tak tahu. Satu bab-bab tanggungjawab ni, fau. Satu saya membebel sikit macam tu kan. Orang kalau faham hukum hakam ni, tak wani semua dia jaga. Nak pakai elektrik pun. Bayang nak kita dengar kisah Sayyidina Umar ni. Sayyidina Abu Bakar pun sama prinsip dia. Kalau dia duduk pejabat, bahasa pejabat kan. Lepas tu, dia buat kerja, buat akaun tulis, apa barang keluar pun contoh. Ingat khalifah Islam kita bodoh ke? Semua pakar-pakar hukum, kau tahu tak? Handal lo semua tu, akaun tak akaun, masuk keluar. Handal lo. Semua tulis catat barang macam ni. Lepas tu ada orang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia buat kerja tu semua bayar kerajaan punya, bil kerajaan punya kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Boleh nak sembang sikit. Nak sembang hal peribadi ke hal kerjaan? Hal peribadi tutup lampu. Sembang. Padam lampu. Sembang. Pasal tak boleh pakai lampu kerjaan. Yang ni kerjaan bayar untuk urusan kerjaan, yang ni urusan peribadi. Ya. Sembang. Dah habis selesai bawa pasang balik. Boleh kerja. Macam tu cermat orang buat agama, jaga agama, syariat, masya-Allah, iman, takwa, amanah, sungguh tak ada khianat sikit pun. Kita nak belajar, nak dapat faham macam tu lah. Tu yang kita belajar, selain daripada belajar tauhid, belajar fiqh tu, baru kita faham syariat. Kalau tak faham kita. Contoh kita kan, ada paku, ada skru, kita tabur rata-rata je, buka-buka skru, lepak je rata-rata. Kita yang bertanggungjawab buka skru contoh kan, lempar rata-rata, habis tu kena kereta dia, bom bocor, kena dia RM5, dia bayar RM5. Tapi kalau ikut siapa yang menyebabkan skru tu bertabur, yang menyebabkan orang lain kena tu, koyak. Satu kalau contoh kita buat kereta kita ni, tengok ada tumpahan minyak hitam misalnya kat atas jalan raya. Dengan sebab tumpahan atas jalan raya tu, ataupun pasir kita bawa bertabur atas jalan, motor lalu belakang kita tu dia licin contoh. Dengan sebab tu dia bawa mati, diat kau kena bayar 100 ekor unta. Nama hukum qatlul khata', tersalah membunuh. Kau bukan nak bunuh orang, tapi dengan sebab kau orang lain mati, kena bayar diat dia. Kau kena puasa 2 bulan betul-betul. Kifarat bunuh orang dengan tak sengaja. Memang kita bukan bunuh orang, tapi orang tu mati sebab kita. Satu dalam fiqh dia sebut apa? Kalau kita naik kuda tu berak tengah jalan, kita punya tanggungjawab untuk buang taik kuda tu daripada jalan supaya jangan nanti orang pijak, licin, najis taik kuda tu. Taik kuda tu licin, orang pijak, tergeleceh, jatuh, mati kau kena bayar dia. Pasal kau penyebab mati dia. Kita buat kereta, buat batu, lori tak tutup, tak ikut SOP. Lepas tu ada kereta belakang, melambung batu, kena cermin dia pecah. Kau kena bayar cermin pecah tu. Pasal batu datang daripada kereta kau. Ya, main-main. Kita dalam kereta, makan, ada plastik, sampah buang. Plastik, khabar ke apa, bungkus, baling, kena cermin dia. Dia tutup, dia tak nampak. Brum, kau bayar. Maksudnya apa? Kau buang plastik kata-kata. Dalam syariat jaga semua. Cuma undang-undang Malaysia, undang-undang bodoh kan. Apa sikit insurans. Masa dia undang-undang bodoh, insurans cover. Hak mati katak gitu, mati habis itu. Orang yang buat kesalahan jenayah tu mabuk ke apa, langgar ke, mana ada undang-undang lagi. Mabuk duk langgar kan, itu duk barrel masuk kerajaan Pati Hancin tu, orang entah tu, orang langgar ni mati, mabuk ni, mana ada kena bayar apa-apa.
Mampu gitu ya. Undang-undang tak ada. Sepatutnya kena bayar dia tu. Kes bunuh apa banyak benda-benda selesai lagi masa zaman Pakatan Parti Encik dulu. Main masuk kerajaan ni pun tak selesai juga. Panjang tu kalau saya syarah tu. Saya nak cerita apa? Nak cerita syariat. Nak cerita syariat. Cuma jauh sikit lah. Nak cerita bersuci. Habis semua. 4 diat apa semua masuk. Asal cerita apa ni? Macam mana boleh masuk situ? Makanan. Pakaian. Ni, mic ni. Hang bagi pakai benda najis, hang tanggungjawab. Tak sah sembahyang saya. Saya tak tahu, saya tak ada apa-apa. Tapi orang yang bagi ni dia tahu benda ni najis, dia main tiup-tiup je. Habis. Saya pakai, saya tak ada apa-apa, saya tak tahu. Tapi siapa yang urus tu? Satu, jangan letak tak tentu hala ni. Kunci kita pakai, kunci kereta kita kan. Kunci motor. Kunci motor satu hal. Kunci motor letak kat mana? Tempat dia tak cicak lah apa, letak atas almari ke apa. Kena tak cicak, kita buka motor nak masuk masjid, ambil kunci, bos dalam poket. Padahal dia berlomboh dengan taik. Contoh. Kita pergi pasar, pegang ikan, nak basuh tangan, celup air dalam baldi kecil tu. Basuh. Tangan muntah najis, pegang kunci, bubuh kat motor. Lepas tu nak sembahyang lagi, pegang kunci yang sama, tak basuh pun nak tu. Kalau boleh ihtimal kena hujan ke apa, dah cuci dengan air hujan, munasabah je. Ni tak ada, tangan bekas pegang kunci tu, wadah-wadah, lepas tu kunci tu ambil balik, sembahyang, ambil pun dalam poket, sembahyang. Allahu Akbar. Sedangkan kunci tu hukum muntah najis. Yang buat pasal. Lepas tu kena letak, kunci saya memang saya jaga. Kunci motor baik, kunci kereta balik. Satu kadang-kadang tengok orang lain, macam sial lah je. Tu bahasa saya. Macam sial lah. Letak kunci, letak mana? Letak atas meja, kuah tumpah ke apa ke. Ada cicak ke, letak selamba je. Sekali ni. Sembayang, letak bukit. Allahu Akbar. Tu kata macam sial lah je. Kalau aku tak bubuh kunci tempat macam tu. Untuk saya guna bahasa aku tu nak barat lah tu kan. Kalau saya tak buat macam tu. Tak apa lagi kunci kita yang kita duk pakai, tengok dia letak kunci dekat dan dia lempar gitu je. Itu kunci. Dompet, handset, semua. Pasal apa tu? Dia berkaitan dengan dalam masalah malbus, pakaian yang kita pakai. Benda yang kita tanggung dalam sembahyang ni. Dompet kita, pergi pasar, macam mana? Pegang ikan, pegang ayam, nak ambil bayar duit, pegang dompet. Ni, tangan, pegang ayam tadi. Contoh, pilih. Betul? Nak basuh tangan macam mana? Bukan air mutlak curah, bukan. Apa? Celup air dalam baldi. Itu bersih lah. Air bersih ni. Tapi kita basuh tak betul. Macam mana? Celup. Bila celup, muntah najis semua. Betul ambil duit, macam mana? Pegang dompet. Bayar tu satu. Bagi RM50, ada pulang pula. Tangan dia pun pegang ayam, dia pun celup. Basah pula tu. Muntah najis lah tangan dia. Tangan kita satu hal. Lepas tu, mau dalam dompet. Sembayang, dompet dalam poket. Allahu Akbar. Apa sembayang? Handset sama? Handset. Tengah pilih ikan, pilih ayam, macam mana? Tut. Halo. Ya, tangan pegang handset. Handset tu sembahyang lagi, buat dalam poket. Allahu Akbar. Habis sembahyang. Wah. Saya pernah mengajar bab macam ni. Lepas mengaji tu, semua pakat tepuk dahi. Habis sembahyang kita. Antara yang duk mengaji tu apa? Orang duk berniaga ayam. Saya pun duk cerita ayam pun. Kan orang berniaga ayam kadang ada beg ni. Beg isi duit ni kan. Beli duit ayam ni, sok duit sini. Nak sembahyang, sagi bubuh tak tentu ketahuan, orang buat lari, jenuh kan. Sembahyang macam mana? Pakaian semua elok, bersih, mandi elok. Betul? Beg ni macam mana? Sini. Dia kata, 3 tahun tu berniaga ayam. Melenggung macam tu. Mereka tanya saya, Ustaz macam mana ni? Ustaz sebut tu semua kes saya lah. Dah. Cerita duit ayam tu. Tu hang macam mana? Macam tu kan? Tak sah. 3 tahun tu kena kodoh sembahyang. Apa punca dia? Bodoh, jahil, tak mengaji. Tak mengaji, tak faham mana najis tak najis tu.
Syariat tak faham. Oh ya. Yang tu syariat zahir. Kalau yang telan masuk perut tu, mana hak orang, tak hak orang. Jangan. Yang tu yang kadang-kadang jadi benak mengaji tak faham tu. Kadang benak tak kenal Tuhan tu, benak nak ambil hukum tak boleh, benak tak ambil pengajaran. Dia masalah tu lah. Salah tu lah. Ada benda yang kita makan tu najis, ada benda yang kotor, ada makan hak orang, ada hukum zalim, ada hukum maksiat, ada hukum dosa. Yang tu yang jadi istilah jadi zulumat tu dalam hati tu. Alhamdulillah. Jadi saya sebut tu balik pada masalah taharatu badanin, malbus kan. Jadi antara malbus tu pakai apa? Semua yang kita pakai baju ni. Kan? Apa lagi? Tempat saya dah sebut tadi. Pakaian. Termasuk dalam pakaian ni yang mana yang berhubung dengan kita waktu semayang. Termasuk dalam tu juga kita semayang, tambah ada anak-anak kecil macam ni, dia kerabat atas kita. Dia tu macam mana? Kalau dia suci tak ada masalah. Tapi kalau dia pakai pampers, dah kencing belum? Kalau pampers tu ada kencing, mana yang hukum dia bergantung dengan kita, dia melekat dengan kita. Kita tengah tahiyat, dia duduk atas riba. Dia duduk atas riba, pakai pampers, dah kencing, out. Yang lain. Jadi tak boleh bagi duduk atas riba. Ataupun tengah semayang, dia panggil Umi, dia gayut kat telekung, Umi. Yang tu yang jenis dia tengok mak dia semayang, dia menangis ya. Ada jenis Umi dia semayang, dia berlari pusing mak dia. Betul? Jadi merry go round. Pusing. Tu gayut kat telekung mak dia. Mak dia tepih perbuatan satu hal, tak boleh lebih 3. Satu semua kena mengaji semua baju pandai, dia betul. Nak cerita apa ni? Nak cerita masalah syarat suci daripada najis. Suci badan, suci pakaian, suci tempat daripada najis. Saya sentuh macam tu lah. Satu, cuci pakaian kat mana? Kat dobi. Dobi orang ramai pakai. Macam mana dia urus air masuk dalam tu? Ada bab air kita dah bicara kan lepas. Macam mana mesin basuh tu? Untuk nak bilas. Macam mana nak bilas? Ada orang pergi dobi ya, senang. Siap bagi kering. Siap bagi ada yang lipat sekali siap. Contohlah kalau ada kan. Tu senang. Pergi dobi semua dia buat. Nyu masuk mesin. Bawa balik. Bukan aku bersih tak ada basuh. Padahal apa dia pakai? Sabun dia macam mana? Sebelum tu sabun dia pakai Cina apek kah? Dia kencing kah? Ada darah haid dia kah? Contohlah anak dia muntah kah? Mana kita tahu? Macam mana pun ada benda yang umum yang kita tak tahu, ada benda maklum yang kita tak tahu, maaf. Pasal dia hukum asal. Ada perbincangan itu, ada depan jumpa insya-Allah. Tapi ada bab kena cermat dalam bab tu. Panjang tu kalau saya panjangan tu. Jadi mesti kena jaga sangat pakaian, badan, tempat najisin daripada najis. Dan najis kena najis. Nanti ke depan memang bab najis lah. Contoh najis karausin seperti tai. Tai ni apa? Apa-apa benda yang keluar daripada dubur tu raus. Sama ada yang keluar tu pepejal atau cecair. Gas tak ada ain, tak ada masalah. Kalau keluar tu pepejal ataupun cecair, keluar daripada dubur, nama dia raus. Nama dia tai. Bahasa mudah tai. Tai adalah najis. Wa baulin dan kencing, najis. Najis kencing dan berak, tai dan kencing binatang adalah najis walau min makulin walau kana. Sini ada kana. Walau min makulin, pasal dia ada isim. Walau min makulin walau kana baul ataupun raus tu min hayawanin makulin makulin lahmuhu. Tu baca kita Arab kena takdir macam tu, baca kita.
Walau min makul, asal terjemah dia jikalau daripada makul, benda yang dimakan. Makul daripada akala, yakulu, ka'afim makul. Daripada akala makan, makul dimakan. Makan apa? Makan daging dia. Jadi asal dia walau min makul, walau kana rausu wal baulu min makulin, min hayawanin makulin, makulin lahmuhu. Faham? Tak ada kalam saya tu? Boleh? Apa tak biasa dengarlah dulu kan. Mula-mula dengar, tapi nanti sampai tahap hampa pun boleh buat apa macam saya cerita tu. Ngaji nahu nanti cuba lah. Saya cerita nahu dah lah tu. Satu baca-baca macam ni, nak tunggu belajar entah bila nak jumpa. Yang tu pun belajar juga sebenarnya. Ambil perhatian lah. Cuma ada keupayaan nak hadam tak hadam apa benda saya sebut tu. Walau kana rausu wal baulu, sekalipun kencing ataupun berak itu daripada makul, min hayawanin makul. Ada takdir mudhaf situ. Bukan mana? Naat yang mahzuf. Daripada hayawan yang dimakan, makul lahmuhu. Dimakan akan daging dia. Ada jadi naat sababi makul tu. Pula naat sababi pula. Benda ni. Tak faham, sudah ambil faham fiqh dia dulu. Jadi kaedah kita mazhab Syafi'i yang masyhur yang dipakai, yang muntamad, apa dia? Binatang-binatang yang walaupun kita boleh makan dia bila kita sembelih, kencing berak dia adalah najis. Itu yang kita pakai. Arnab boleh makan tak? Walaupun sembelih kita boleh makan, kencing dia najis tak? Taik dia najis tak? Najis. Memang kita faham macam tu pun. Kambing boleh makan tak bila sembelih? Taik kambing najis? Kencing kambing najis? Ya. Dia nak sebut macam tu pasal apa? Pasal ada pahaman dan ada pendapat pun, ada qaul dalam mazhab Syafi'i pun ada, apatah lagi dalam mazhab yang lain mazhab Syafi'i yang dia kata setiap binatang yang boleh dimakan daging dia, maka kencing dan berak dia adalah suci. Lembu boleh makan tak? Taik lembu suci, air kencing lembu suci. Unta boleh makan tak? Kencing unta suci, taik unta suci. Ayam boleh makan tak? Taik ayam suci, kencing ayam tak pernah jumpa. Suci. Kita mazhab Syafi'i walaupun boleh makan ayam, taik ayam najis. Kambing walaupun boleh makan, taik kambing najis. Satu kalau India, dia mazhab Hanafi, dia taik lembu dia tak buang, dia buat apa? Dia jemur kering, buat apa? Jadi bahan api. Dia tak gaduh cari arang lah. Bahan api dia apa? Taik lembu. Dia hukum rumput kering tu. Rumput kering yang telah ni betul. Mana? Afrika arang batu. Bangladesh, taik lembu kan, buat macam makan api. Campur jerami. Yang tu jadi pemula dia. Kita tak ada lah kan, Malaysia okey gas dia siap. Yang tu satu hal lah. Jadi kalau air kencing daripada arnab pun najis, air kencing kucing macam mana? Lagilah bapak najis kan. Pasal mana boleh makan? Kita duk cerita kencing berak itu. Wa madhiyin, dan antara benda najis madhi. Madhi adalah air yang keluar daripada kemaluan berwarna jernih, macam gam uhu apabila permulaan syahwat ataupun didatangi syahwat. Maksudnya bila ada keinginan kejantanan ataupun keperempuanan, itu kot bahasanya, ada rasa gairah. Bila ada air keluar, air tu pula dia tak keluar kita rasa dan perasan dia keluar macam air kencing. Tak. Keluar madhi tak sedar. Boleh sedar tu bukan pasal dia keluar, tapi pasal bila dia dah keluar, melepasi tempat dia keluar, lepas pada otot jerut di akhir kemaluan tu, kita boleh rasa basah. Sejuk basah tu, kita boleh rasa ada benda keluar ni. Macam belendir je sikit. Apa benda ni? Tengok-tengok. Keluar.
Dia adalah najis. Jadi dia adalah cecair jernih, keluar apabila adanya syahwat, syahwat, cukup kau bahasa itu, faham lah tu. Itu ialah air mazi. Dia adalah najis. Wa wadiyin, dan air wadi pula. Air wadi juga adalah najis. Air wadi ni apa pula? Air wadi ni ialah air warna keruh, putih keruh, pekat, mengiringi kencing. Maksudnya kencing, last sekali air kencing keluar, ni keluar tu. Ni keluar tu. Itu istilahnya wadi. Bila dia keluar ni, air wadi ni biasanya keluar mengiringi kencing apabila selepas kita buat aktiviti yang ekstrim. Untuk kot bahasa. Aktiviti ekstrim macam mana? Buat kerja teruk, kerja berat, bertukang, kerja daripada pagi sampai petang, letih, kencing tu nanti, ujung nanti, lepas air kencing keluar, habis keluar, dia akan ada cairan pekat putih keluar. Putih keruh, dia putih-putih keruh. Kadang bertali je keluar. Keluar. Itu adalah air wadi, najis. Wadi najis, mazi najis. Kalau nisbah orang perempuan najis, apa dia? Keputihan tu najis. Pasal dia keluar daripada lubang najis. Najis lah. Dia najis. Nak hukum haid tak haid ada perbincangan dia tu, tapi nak sebut dia najis. Sekalipun yang keluar tu warna putih macam gam uhu, najis. Pasal dia keluar daripada kubul, keluar daripada kemaluan depan. Najis, dia lah najis. Tambah pula keluar ada gatal apa-apa, tanda-tanda ada virus, kuman, bakteria ke apa, najis. Itu satu hal bab virus kuman. Kaedah kita keluar daripada kubul, yang atas kata lubang untuk keluar sesuatu daripada badan kita umumnya ada 2, kalau perempuan dia ada 3, najis. Mazi, wadi, wadamin, dan darah najis. Darah adalah najis. Umum darah ni, semua darah adalah najis. Baik darah jerawat, darah bisul, najis. Wa qayhin, nanah najis. Qayhin, nanah. Nanah ni adalah darah putih yang terkorban berlawan dengan kuman ataupun bakteria. Itu adalah darah putih. Sel darah putih yang terkorban. Tak faham surah. Pasal badan kita ni kalau ada luka, kalau ada kuman, bakteria, antara akan jadi antibody kita, apa dia? Sel darah putih akan pergi situ untuk melawan bakteria ataupun kuman yang ada kat situ. Mana yang terkorban, yang itulah dia akan jadi nanah. Jadi dia adalah darah sebenarnya. Nanah adalah darah sebenarnya. Cuma bahasa kalau sebut darah apa? Ialah sel darah putih yang terkorban melawan dengan virus ataupun bakteria. Tak faham surah. Bab-bab macam tu dia macam saintifik sikit kan. Saya sebut bukan goreng-goreng, betul saya sebut tu tau. Wa qai'i maidatin, juga muntah datang daripada perut. Panjang kan nak sebut tu lah. Saya sebut begitu saja lagi kau tak faham. Jadi saya ambil sentuh najis situ dululah. Kencing, berak, sekalipun binatang boleh dimakan daging, mazi, wadi, darah, nanah situ. Bab muntah satu hal. Situ dulu. Ada soalan? Kalau bersentuh saja dia tak membatalkan sembahyang. Bersentuh bukan bersentuh dengan tahi kan, bersentuh dengan kulit dia, dengan pakaian dia. Selagi dia tidak istilahnya bergayut, bergantung ataupun duduk di atas ribaan yang hukum kita tanggung dia. Duduk atas riba ataupun kita duduk antara duduk sujud ataupun baca tahiyat, dia naik kat tengkok, naik cang. Naik panggil apa? Hamba panggil apa? Naik cang. Tak tahu. Naik kat tengkok tu panggil apa? Naik kok-kok. Tak tahu, hamba bahasa tak ada. Koman semua dia ni, bahasa pun tak tahu.
naik gendut. Gendut tu. Gendut kan gendong. Gendong. Naik gendong ni naik kat tengkok ikat kan. Naik gendong apa? Naik. Dia pegang kat tengkok tu. Naik gendong. Kalau naik apa? Kok-kok kan. Naik kok-kok dia kan. Naik kok-kok. Tu pasal kampung pakai api lah. Kalau semayang yang hukum dia naik bergantung antara kita. Macam naik kok-kok, naik gendong. Yang tu hukum kita tanggung dia. Ataupun dia main duduk atas riba kita. Sedangkan pada dia ada najis. Yang tu batal. Kalau bersentuh semata-mata, tak ada apa-apa lah. Bersentuh tidak. Okay? Kalau tanya sentuh tak batal. Dia tak hukum tanggung. Dia bukan hukum malbus. Atau benda mahmul. Satu kalau ada orang cerita, cucu Rasulullah pernah Sayyidina Ali dalam keadaan bersemayang, nak main-main, ada yang menangis. Rasulullah ni pun pernah dia semayang dalam keadaan mendukung cucu dia. Tengoklah cucu dia macam mana. Cucu Nabi. Bukan cucu macam cucu awak, macam anak awak. Anak awak tu dengan kencing tak basuh, bapak pun kadang tak kerti basuh kencing. Pergi tu. Dia nak kias boleh, tapi bagi betul rukun dan syarat kias makis dengan makis alai. Ini turut bahasa dia. Dia padahal anak dia pakai pampers, anak Rasulullah tak pakai pampers. Cucu Rasulullah tak pakai pampers, anak Hasan Sayyidina Husain tu. Anak Hasan Husain masuk jawi awal lagi, umur 40 hari masuk jawi dah. Ni umur 14 tahun tak masuk jawi lagi. Nak banding dengan Sayyidina Hasan Husain tu mana nak boleh. Dia kata Rasulullah sembahyang tanggung cucu dia, tengok cucu dia lagu mana. Siapa yang bela? Yang bela Sayyidatina Fatimah. Bukan macam bini kau nama Minah. Wufi tu sorry sikit lah. Tanpa nama bini dan Minah ni marah pula. Saja saya bunyi tu nasi sajak ujuk hukum belakang tu je. Okey, saya jawab soalan tu panjang sikit. Lain? Lagi? Nah, mikrofon tu. Ya. Kaedah benda macam ni, benda yang istilah mikrofon macam ni, dia hukum tanggung kalau kita pihak pertama, dia pihak kedua. Pihak kedua. Kalau benda ni tak bergerak dengan kita, ni pihak kedua, yang ni pihak ketiga. Kalau kita bawa sekali, walaupun pihak ketiga sekali, semua hukum tanggung kat kita lah. Tapi kalau mikrofon ni bukan sambung sini, sambung kat situ. Yang kita kena jaga, yang bersambung dengan kita pihak pertama, dia pihak kedua. Kalau selepas ni ada bersambung, sama ada bersambung satu kat sini, selepas sambungan tu, yang tu dipanggil pihak ketiga. Ataupun sambung tu kat sana. Jadi taik cicak atas amplifier tu tak ada masalah. Taik cicak dekat lepas wayar yang kita pakai, yang wayar dia tu tak ada masalah. Jadi tok siap dalam bab masjid tu kena berhati ya. Wayar disimpan kat mana, kawasan ada cicak ke tak ada cicak. Untuk amplifier tu macam mana. Kalau tak ada pun pakai yang wireless punya tu kan. Yang tu kena jagalah kau letak kat mana. Jangan hukum najis. Orang yang dibagi pakai dia bukan tahu kau jaga macam mana. Kau tak jaga, itu tanggungjawab engkau lah. Orang yang diberi pakai, dia tengok zohir suci lah kat dia. Jadi atas tanya mana yang kita pakai tu, tahap mana tu kan, dia istilahnya kita orang pertama dan pihak kedua. Pihak ketiga tak dipersoal. Kalau dalam kitab dia buat misalnya ni, kita semayang pegang tali, kalau tali tu ikat kat anjing, batal. Pasal apa? Pasal kita pihak pertama, tali tu pihak kedua, tali tu kena anjing, ikat kat tengkuk anjing, batal. Tapi kalau kita pegang tali tu bukan ikat kat anjing, tali tu ikat kat tengkuk anjing, dekat kat rantai yang ada kat tengkuk anjing, dan tali tu tak kena anjing, tapi kena ikat dekat rantai kat tengkuk anjing, yang tu tak batal. Pasal apa? Tali tu pihak kedua, rantai tengkuk anjing tu pihak ketiga, anjing tu pihak keempat. Nama dia. Jadi pihak ketiga dan keempat, pihak ketiga mutan najis lah. Pasal lekat dengan keempat kan. Tapi
kedua pergi ketiga, kedua tu tak kena najis apa-apa pun. Yang tu tak apa. Banding dalam kitab dia buat misal macam tu lah, untuk faham mudah mana yang hukum batal tak batal bersambung dengan mana. Dia taklah nanti bila kita dah jolok situ, habis amplifier naik semua atas speaker, wayar-wayar sambung atas semua, atas speaker, atas speaker, atas bubung. Speaker tu pula burung duduk hinggap berak. Jangan buat bodoh gitu. Kalau nak kira macam tu, mu pijak atas lantai, lantai tu atas sejadah, sejadah tu bawah ada kapet, kapet bawah tu ada lantai, lantai tu ada mama, mama tu ada tanah. Bertujuan sampai bumi. Jangan buat bodoh gitu. Yang kena kita hukum macam mana? Yang bersentuh dengan kita ya. Kita pihak pertama, yang bersentuh dengan kita tu pihak kedua. Kita ditaklifkan hanya pihak pertama dan pihak kedua. Boleh faham kan? Bahasa gitu kan. Pihak ketiga, pihak keempat, kelima, keenam, tak ada apa lah. Jadi bandingan dia situ sikit ni sebuah pijak sejadah. Satu sejadah tu, kalau ada tai cicak tu, kita ambil sejadah, lepak atas dia, kita pijak sejadah tu. Dan tak ada kebasahan naik sampai ke atas, dan tak ada kena pada pakaian kita. Okey, tak ada masalah. Walaupun bawah dia tak cicak. Lagi? Dia panjang kali pun, kalau atas kata dia tak ada bersambung, dia pihak kedua. Sekali pun tak bergerak. Masa saat dobit dia. Pihak kedua, ya. Sekali pun tak bergerak. Pasal dobit dia, kalau yang kita pakai, yang gantung kat kita, sekalipun dia tak bergerak, dia adalah hukum kita tanggung. Dia hukum mahmul. Tapi kalau sejadah, mana yang kena dengan kita, hak tu saja. Kalau dia besar sekalipun, tapi bawah dia ada najis, tak ada masalah, pasal yang tu bukan benda tanggung. Yang mana yang tak bergerak dengan kita, tak ada masalah. Yang mana tak kena dengan kita, tak ada masalah. Itu. Lain? Kapet, betul? Betul? Sembahyang atas kapet, betul? Kapet tu? Memang ada tak cicak. Kapet ada tak cicak, sembahyang atas kapet yang ada tak cicak tu. Memang ada tak cicak, tak sah sembahyang. Itu memang nampak ke? Memang ada ke? Kalau memang ada, tak sah. Kalau katalah dia ada, dah tahu dah tak ada lah, boleh jadi orang basuh ke apa, nanti yang tu cerita lain lah, panjang nak cerita tu, masalah hukum asal dengan ghalib apa tu. Tapi kalau atas kata memang tempat tu ada tak cicak, sebenarnya ada tak cicak, tambah tak cicak tu dah lenyek, dah hancur lah, persepai lah, betul tak ada vacuum apa, tak ada proses pembersihan, sujud-sujud pun duk bau tak cicak, tu lagi tu memang tak sah habis kena cuci lain semua. Betul lah. Saya jawab mudah kita. Dia yang penting atas tempat yang kita pijak tu. Tempat pijak yang mana kena dengan diri kita, kaki, tangan dan pakaian kita yang bersentuh. Itu aja kena jaga. Satu terbaik, COVID ni mengajar kita prinsip supaya jaga hak tu. Apa dia? Bawa sejadah daripada rumah. Boleh faham apa maksud saya? Apa dia? Kita memang tahu kita punya pakaian bersih, kita takkan semayang guna atas sejadah dia, atas kapet dia, bahkan semayang atas sejadah aku. Clearnya. Orang lain tak boleh bertikai. Yang kita pijak apa? Prima pakaian apa? Satu hal lah, tapi yang kita tempat kita sujud, tempat kita pijak, memang daripada mentewean, uncor jangan. Memang daripada rumah aku yang kita bawa, memang yakin bersih. Memang yakin bersih. Itu terbaik. Jadi COVID tu mengajar kita dari prinsip. Masjid pun kadang tak siap, tak basuh pun kan, tak cicak apa. Kita ragu tu, ambil kapet, ampar, semayang, clear. Tak ada siapa petikai semayang kita, pasal kita semayang atas sejadah kita punya. Aku bawa daripada rumah. Macam tu kot. Maksud saya jawab soalan?
Jadi kapek yang ujung-ujung besar lebar tu, istilah dengan kita tak ada kena-mengena pasal kita bukan tanggung. Kita bukan tanggung. Lain. Najas tadi macam mana? Taharatu badanin an taharah an najis. Dia takluk pada taharah. Takluk masdar boleh. Antara tempat takluk huruf jar, fi'il dan syibih fi'il. Antara syibih fi'il tu masdar. Jadi taharah an najasin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda binur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.